Baiklah, kita akan bincang soalan tutorial nombor 2. Okay, you just look at the question given. Figure 2.3a shows a graph of displacement y against time t. And figure 2.3b shows a graph of displacement y against distance x of a progressive wave. From the graph, deduce A, the angular frequency, B, the wave number, C, the wave propagation velocity, and E, the displacement equation of the progressive wave. Untuk soalan D, kamu cancel sahaja soalan ini kerana soalan ini memerlukan kamu menggunakan formula yang mana kita tidak belajar penggunaan formula itu. Okey, so soalan D kita cancel. Okey, pertama sekali untuk menjawab soalan ini, mula-mula sekali, okey, kamu kena keluarkan dulu maklumat yang diberikan daripada kedua-dua graf. Okey, sebenarnya dua graf ini dia berkait sebenarnya. Kamu ada graf y lawan t dan juga y lawan x. Okey, actually ini adalah gelombang yang sama ya. Yang mana graf A, kamu ada graf y melawan t yang mana y dalam cm dan t-nya dalam saat. Okey, yang graf B pula, kamu ada y in cm against x is also in cm. Okey, means that graf A ni kita boleh keluarkan maklumat untuk amplitude. Okey, daripada graf kita tahulah yang amplitude-nya adalah 2 cm. Okey, dua-dua graf sama ya. Kamu akan dapat amplitude-nya ialah 2 cm. Kita keluarkan maklumat A sama dengan 2 cm. Okey, daripada graf A, paksi X ni kita ada masa. Okey, bermaksud kita boleh dapatkan nilai tempoh daripada masa yang diberikan. Okey, untuk masa ni, kalau graf ni membuat satu kitaran lengkap, kamu akan dapat dia akan mula di kosong lah. Dan sepatutnya berakhir di sini ya. Tapi untuk di sini, dia tak bagi nilai. Sebaliknya dia bagi nilai kat sini ya, dia bagi 6. 6 saat kat sini. Tapi 6 saat ni bukan tempoh ya. 6 saat ni masa saja ya. T kecil saja 6 saat. Okey, kalau ikutkan dekat sini, kalau ini kita ada 3 bahagian, okey dapat 6. Bermaksud nilai yang bahagian pertama ni kamu akan dapat 2 lah. Sini 2. Automatik sini akan jadi 4. So kamu kenalah analyse nilai ini ya. So, kamu akan dapat tempoh T adalah 4 saat. Okey, ini graf A. Okey, untuk graf B, kamu akan keluarkan maklumat pada paksi X lah. So, paksi X ni akan mewakili jarak sebenarnya ya, dalam cm lah. Dan daripada paksi X ini, kita boleh keluarkan maklumat panjang gelombang. Okey, yang ni pun samalah. Kalau ikutkan panjang gelombang, kamu akan dapat untuk satu kitaran lengkap ini ya. Okey, lagi sekali, kita tak ada nilai di sini. Okey, tak ada nilai di sinilah. Tapi kamu diberi nilai 7.5. Okey, kita ada 3 bahagian dekat sini. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua, dan ini bahagian yang ketiga. Bermaksud 7.5 ni kita boleh bahagikan dengan 3. So, kamu akan dapat setiap bahagian tu akan mewakili 2.5. So, I can label here the value is 2.5. For one complete cycle ni kamu akan dapat sini akan jadi 5 lah. Okey, 5.0 cm.
Okey, ini kamu akan dapat untuk satu panjang gelombang. Ni lambda ya. Ni lambda. Yang tadi tu kan, yang graf A ni kamu akan dapat ini adalah tempoh. Ni T. Okey, dapatlah kan tempoh 4 saat tadi kan. Okey, untuk yang graf B, kita boleh keluarkan maklumat lambda lah. So, kamu akan dapat lambdanya adalah 5 cm. Okey, so ini maklumat-maklumat daripada graf. Okey, dah keluarkan maklumat, baru kita jawab soalan yang pertama. Okey, tengok soalan A. Okey, soalan A kita nak cari angular frequency. Okey, soalan A kamu nak cari omega. Okey, to find the omega, we know that omega equals to the 2 pi over T. Okey, kenapa pakai 2 pi per T? Sebab kita ada T tadi, iaitu 4 saat ya. Kita ganti masuklah kat sini. So, 2 pi bahagi dengan 4 lah. So, 4 ni in second ya. So, kamu akan dapat 0.5 pi lah. Okey, permudahkan dapat 0.5 pi radian per second. Okay, you can leave it the final answer in term of pi. Kalau kamu nak kira pun boleh dalam bentuk nilai lah. Okay, selesai untuk soalan yang pertama. Soalan kedua, B ya. Okay, you want to deduce the wave number. Okay, wave number ni K. K lah wave number ya. So, formulanya apa? We know that wave number K equals to the 2 pi over lambda. Okay, so we already get the value of lambda just now, which is 5 cm. Okay, kamu boleh guna dalam unit cm ya, ataupun nak tukar kepada meter pun boleh. Okay, yang ni saya guna meter, saya guna cm ya. So, 2 pi bagi dengan 5 lah. Okay, masukkan nilai, kita akan dapat 2 pi bahagi dengan 5. Okay, so from the calculation, I will get 1.26. Okay, and the unit here will become per centimeter. Okay, kenapa per cm? Sebab saya guna dalam cm tadi. Okay, kalau kamu nak dalam meter pun boleh, tak ada masalah ya. Kalau kamu guna dalam meter, bermaksud kamu akan dapat nilai K ni akan jadi 2 pi bahagi 5 cm tukar meter akan dapat 0.05 lah ya. Okey, kita kira ni 2 pi bahagi 0.05. So, kamu akan dapat 126 ni round off ni Okey, 125 Kamu akan dapat 125.66 lah. Ini semua akan jadi per meter. Okey, yang ni untuk per meter, in meter ya. So, jawapan boleh guna sama ada kamu nak gunakan dalam per cm ataupun per meter. Both is accepted. Okey, diterima lah. Okey, seterusnya untuk soalan C, kita nak cari wave propagation velocity. Soalan C ni kamu nak cari laju ataupun hal laju untuk gelombang. Ini for the wave. So, nak kira laju untuk gelombang, okay, kita akan guna pakai formulanya adalah F lambda. Okay, guna F lambda lah. So, untuk nilai F, kamu kena kira nilai F ya. Dapatkan dulu F. So, F sama dengan 1 per T. So, just now yang ada 1 per T tadi adalah 4 saat. Okey, so masukkanlah kat sini 4 saat. So, kamu akan dapat frekuensinya adalah 0.25 Hz. Okey, lambda dah ada. Bermaksud kita akan ganti sahaja masuk ke dalam formula tadilah.
Okay, therefore our V for the wave equals to the F just now, you get 0.25. Okay, lambda tadi lah 5. 5 kan tadi? 5 cm. So yang ini nak guna cm pun boleh. You can put cm here in the cm ya. So yang ni darabkanlah ya. So kamu akan dapat 1.25. Okay, this one you akan dapat dalam unit cm ya. Per second. Okay, yang ni kalau kamu guna dalam cm. Kalau kamu nak dalam meter pun boleh juga. Okay, dalam meter kamu akan dapat the V equals to the 0.25 times in 5 cm, tukar kepada meter dapat 0.05 lah. So kita akan dapat 0.25 darab 0.05 is 0.0125. This one yang dapat in meter meter per second. Okay, so yang ini in centimeter per second. This one is in meter per second. Both is correct. So you can decide lah either want to use in cm or in meter. Okay, lebih mudah kalau kita tukar semua kepada meter lah sebenarnya. Okay, guna SI unit. Okay, seterusnya soalan E ya. D cancel, tak payah buat. Okay, soalan E. You need to deduce the displacement equation for the progressive wave. Okay, yang ni kamu kena keluarkanlah persamaan ya. Displacement equation ya. Displacement equation for the progressive wave. Okey, nak keluarkan persamaan, kita tahu bahawa persamaannya secara umum Okay, we have y in the function xt equals to the a sin. Kenapa guna sin? Sebab graf kita tadi dua-duanya merupakan graf sin ya. Ni graf sin ya. Dia mula kat kosong kan. So dua-dua ni akan jadi graf sin lah. Okey, terus guna sin kat sini So you ada a sin. Okey, in the bracket of omega t. Okey, nak guna plus ke nak guna minus? Kan dia plus minus kat sini kan. Kx. Okey, sekarang ni kamu tengok pada graf tadi. Pada graf ni kita tahulah bahawa kedua-dua gelombang ni sebenarnya dia merambat ke mana? Dia merambat ke kanan. Kan inilah laju gelombang tadi. Inilah laju gelombang tadi. Ini V for the wave. Okey, dia merambat ke kanan. Kalau merambat ke kanan, kamu kena guna tambah ke tolak? Kamu kena guna tolak. So dekat sini saya terus decide ya, saya guna tolak. Okay, so in the bracket here you akan dapat omega t minus kx. Ini secara umum ni lah. Okay, kemudian kita akan ganti masuk nilai. Especially nilai apa? Nilai amplitude, nilai omega dan nilai k. Okay, dan kamu pun dah kira omega dan juga K kan. Okey, dalam sebutan T dan juga X. Okey, now kita ganti masuk. So Y in the function of xt equals to the amplitude tadi kita ada nilainya adalah 2 cm ya. Okey, so kita guna 2 cm lah kat sini. So A, okay, from the graph, you akan dapat 2 cm. Letak sini 2 lah. So, 2 sin in the bracket of omega. Okay, nilai omega yang kamu dah tentukan tadi adalah 0.5 pi. Okay, this one is the value of the omega. Dan inilah value of the K.
Okey, untuk K boleh guna cm per cm atau boleh guna per meter. Saya decide saya guna yang dalam cm lah ya, yang ini ya. Okey, kita ganti masuk dalam formula tadi. Okey, omega ialah 0.5 pi. 0.5 pi dalam sebutan T ya. Okey, tolak. K tadi kita dapat 1.26. Ni dalam cm ya. So, yang ni K, belakang letak X. Okey, betul K is 1.26, in per cm lah. So, kamu kena nyatakan dekat bawah ni, bagi tahu bahawa where Y in cm, X in cm. Okey, how to do the X, kamu kena refer K tadi ya. Kamu guna K dalam cm kan. Therefore, X ni in cm lah. And T in second. Statement ni kena tulis. Okey, dalam jawapan kamu lah. Okey, yang ini adalah jawapan yang pertama. Kalau kamu guna dalam cm ya. Okey, jawapan yang kedua yang kita boleh bagi adalah okey, masih menggunakan equation yang tadilah. Okey, kamu ada y in a function of xt equals to the a sin bracket of omega t minus kx. Okey, kita bagi jawapan yang kedua ya, iaitu y in the function xt equals to the a ni, amplitude ni saya guna meter ya. So, tadi 2 cm kan, tukarlah kepada meter, dapat 0.02. Okey, sin in the bracket omega masih sama 0.5 pi in term of t. Tolak. Okey, yang K tadi saya akan apply nilai K ialah 126. Kan tadi. Dalam meter 25 ni boleh round off ni. Nak round off boleh ataupun kamu guna yang tadilah yang kamu dapat tadi. Okey, 125.66 in term of X, tutup bracket. Okey, ni jawapannya lah. So, nanti bagi tahulah ni. Where Y in meter, X in meter, and T in second. Okey. So, nanti jawapan untuk bagi equation ni mesti nyatakan. Okey, mesti nyatakan dulu apakah equation kamu akan gunakan. Ini gantian. Lepas tu sila nyatakanlah unitnya apa. Okey, untuk mana-mana pilihan jawapan. Okey, you can decide lah. Either nak guna dalam cm ataupun dalam meter. Okey. Okey, itu saja untuk penerangan bagi soalan nombor 2.